Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu kejutan paling besar berlaku di Parlimen. Saudara-saudara sekalian, baru beberapa hari selepas pilihan raya negeri di 6 buah negeri selesai, akhirnya satu keputusan yang luar biasa, dahsyat bagi ahli Parlimen, ngeri bagi mereka apabila Dewan Undangan ataupun Dewan Rakyat mahu naikkan denda ahli Parlimen ke RM10,000. Apa denda ni? Ikuti terus ulasan ni, tapi jangan lupa tinggalkan komen anda dulu. Tekan butang subscribe bagi membantu saya meningkatkan, mengembangkan channel ini. Dewan Rakyat mahu naikkan denda ahli Parlimen ke RM10,000. Johari Abdul berkata pihaknya sedang berusaha agar denda maksimum yang boleh dikenakan ke atas ahli Dewan Dewan Rakyat yang melakukan kesalahan dinaikkan daripada RM1,000 kepada RM10,000. Yang ini netizen setuju, saya juga setuju, kerana bagi seorang ahli Parlimen denda RM1,000 itu hanya dicela-cela gigi. Itu terlalu sedikit dan mungkin itu akan membuatkan ahli Parlimen tidak serik, atau ahli Dewan Rakyat tidak akan serik untuk mengulangi perbuatan itu lagi dan ulang lagi, buat lagi, ulang lagi dan buat lagi. Tapi dengan penambahan atau menaikkan denda kepada RM10,000 ini, sekurang-kurangnya ia akan dapat menakutkan dan menghalang ahli Dewan Rakyat untuk mengulangi perbuatan atau kesalahan tersebut. Menurut Speaker Dewan Rakyat, itu langkah tersebut boleh dilakukan melalui pindaan Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952. Melalui pindaan itu katanya, seseorang ahli Dewan Rakyat yang membuat atau bertindak melanggar peraturan Parlimen boleh dikenakan denda selain digantung tugasnya. Kami bertindak supaya akta ini dilaksanakan dan memastikan setiap ahli Parlimen menyumbang kepada kemajuan negara, katanya dalam ucapan perasmian Majlis Syarahan Parlimen Siri 3.0 membina sebuah negara melalui pembaharuan di Kuala Lumpur malam tadi. Turut hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri Azalina Othman dan bekas Speaker Dewan Rakyat yang pernah berkhidmat sebagai Hakim Mahkamah Rayuan Muhammad Arif Ahmad Yusof. Johari berkata dia turut berharap agar Akta Perkhidmatan Parlimen akan dikembalikan semasa dia memegang jawatan sebagai Speaker. Akta itu dimansuhkan pada tahun 1992. Sementara itu, Azalina menekankan bahawa kehadiran ahli Parlimen yang buruk di Parlimen perlu diketengahkan segera dan dianggap sebagai sesuatu yang membimbangkan negara. Bukan saja membimbangkan negara, tetapi netizen mula mengeluh. Kata mereka, ahli Parlimen yang jarang-jarang hadir ke Parlimen, walaupun tidak ada alasan yang kukuh, mereka kata mereka ini makan gaji buta. Netizen juga mengecop mereka sebagai orang yang ponteng. Bayangkan, kata mereka, kalau ahli Parlimen ini adalah seorang pekerja awam dan mereka tak datang kerja, tak datang mesyuarat, apa yang akan jadi, kata mereka? Pastilah kena beri surat tunjuk sebab, dan yang lebih teruk lagi mungkin akan diberikan tindakan tata tertib. Jadi itu yang menjadi persoalan daripada netizen. Dan mereka juga kata kalaulah mereka ini murid sekolah, lama tak hadir, daripada 10 perjumpaan hanya hadir satu kali, mereka sudah tentu akan dibuang atau digantung sekolah. Bagaimana dengan ahli Parlimen, kata mereka lagi. Jadi betullah apa yang dikatakan oleh Azalina ini, bahawa kehadiran ahli Parlimen yang buruk membimbangkan negara. Selain daripada tindakan yang lebih tegas terhadap ketidakhadiran ahli Parlimen, Azalina juga menggalakkan agar lebih banyak penyertaan awam supaya rakyat mempertanggungjawabkan ahli Parlimen masing-masing. Saudara-saudara sekalian, pada pendapat saya, tugasan ahli Parlimen yang paling utama ialah hadir di dalam majlis persidangan Parlimen. Kalau tidak ada tugasan rasmi, harus hadir di sana, kena itulah tugas utama mereka. Tugas hakiki mereka ialah hadir dalam persidangan Parlimen bagi membentuk dasar, bagi meluluskan sesuatu dasar, dan yang paling utama, membincangkan masalah rakyat dan mau menangani, mencari penyelesaian. Tapi tak tahulah, pada pemerhatian anda, siapakah orang yang paling tegar sekali ponteng ini? Anda tentu tahu kan? Tolong senaraikan dalam ruangan komen
Siapakah ahli parlimen yang terkenal paling tegar, ponteng tegar di parlimen? Sekian dulu, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru selesai PRN 6 buah negeri, kita mulai digemparkan pula dengan rampasan kuasa di sebuah negeri, yaitu Perak. Dikabarkan bakal ada rampasan kuasa atau menumbangkan kerajaan di sana. Apa yang akan terjadi? Ikuti terus ulasan kali ini. Tapi sebelum itu, bantu saya tekan butang subscribe dan tinggalkan komen Anda untuk aktiviti-aktiviti yang tidak disukai oleh rakyat ini, yaitu aktiviti tumbang-menumbang. Hanya yang berkeuntungan menurut netizen adalah orang yang mendapat tempat, kuasa dan juga kedudukan. Tapi bagi rakyat adalah kerugian kerana tidak ada apa-apa faedahnya apabila kepimpinan sering kali bertukar ganti, menyebabkan para pelabur pun tidak berminat, bahkan dasar pun tidak dapat dilaksana kerana belum sampai pun 5 tahun perkhidmatan sudah dicantas di tengah jalan. Bayangkan rumah anda nak bina tapi tak sempat siap, dah dicantas orang lain untuk dibina pula. Apa jadi dengan rumah tu? Dia akan jadi siap mungkin, tapi di sana kita akan nampak kejadiannya rumah yang entah apa-apa jadinya. Tapi kali ini cerita pula berlaku di Perak apabila Menteri Besar Perak Saarani mengakui memang ada usaha dirancang untuk menggulingkan kerajaan perpaduan Perak. Siapalah agak-agaknya orang yang kepingin sangat kuasa ini ya. Siapalah agak-agaknya orang-orang yang terlalu sangat tak sabar sangat nak mendapat kuasa ni. Sepatutnya nak mendapatkan kuasa kena tunggulah pilihan raya. Tak lama pun, paling lama pun 5 tahun, paling cepat 4 tahun, ada juga yang 3 tahun. Tapi perbuatan menggulingkan kerajaan di tengah-tengah penggal ini adalah perbuatan yang pada pendapat saya perbuatan yang tak boleh diterima, tak boleh kita cerna, tak boleh kita proses lah, tak boleh move on lah kan. Kenapa? Macam mana? Sebab ianya boleh menyebabkan kerajaan itu kucar-kacir dan tidak stabil. Menteri Besar Perak Saarani Mohamad mendakwa memang wujud usaha pihak tertentu untuk menggulingkan pentadbiran kerajaan negeri sekarang. Dan untuk maklumat anda sekarang, kerajaan perpaduan yang ada di Perak itu ialah melibatkan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Jadi, yang menjadi persoalan kita ini ialah siapakah pihak tertentu yang dimaksudkan oleh Saarani ini yang mahu menggulingkan pentadbiran kerajaan negeri ini. Kepingin sangat nak kerajaan cepat, inilah yang mereka lakukan. Dakwa Saarani, sekurang-kurangnya ada 4 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN sedang cuba dipujuk untuk berpaling tadah memberikan sokongan mereka kepada Perikatan Nasional. Nampaknya mereka tak berpuas hati dengan keputusan pilihan raya PRN negeri sebab mereka mengharapkan jika PN merempas 6 negeri bermakna dia nak gambarkan satu gelombang baru penolakan rakyat terhadap kerajaan perpaduan. Tetapi itu tidak berlaku. Yang mana hanya status quo dapat dikekalkan, yaitu di kerajaan Kedah, Kelantan dan Terengganu. Manakala PH pula masih mengekalkan status quo di Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan Selangor. Kata Saarani selepas mengadakan pertemuan dengan adun kerajaan perpaduan Perak di Ipoh. Atas sebab itulah, kata Saarani, dia mengadakan perjumpaan dengan semua adun kerajaan bagi mengelakkan muncul perasaan saling mengesaki antara satu dengan lain. Kata adun Kota Tampan itu lagi, mereka adalah orang yang setia dalam penubuhan kerajaan perpaduan. Selepas PRU 15 pada November tahun lalu, BN dan PH mengadakan kerjasama untuk membentuk blok majoriti 33 kerusi di DUN sebelum menubuhkan kerajaan negeri. Dewan Undangan Negeri Perak mempunyai 59 kerusi DUN dan memerlukan sekurang-kurangnya 30 kerusi untuk mana-mana parti politik meraih majoriti muda. PN memenangi 26 kerusi DUN pada November 2022. Oh, rupa-rupanya inilah yang mereka rancang, mahu memancing 4 ahli Dewan Undangan Negeri Perak daripada Barisan Nasional atau PH untuk dapat memintas menggulingkan kerajaan Perak. Namun itu tidak berlaku, malang sekali. Perak seperti kebanyakan negeri
menguatkuasakan enakmen anti lompat parti dan memiliki undang-undangnya berhubung kekosongan luar jangka. Bersyukurlah kita kerana undang-undang anti lompat parti telah dikuatkuasakan di beberapa buah negeri dan di parlimen. Di Perak sudah dikuatkuasakan, jadi mungkin inilah yang sebabnya 4 orang itu tidak berjaya dipancing oleh mana-mana pihak. Sarani berkata ke semua adun kerajaan sebulat suara menyatakan komitmen untuk terus berdiri teguh mempertahankan kestabilan dalam kerajaan sekarang. Perlu ditegaskan, kata beliau lagi, tindakan menimbulkan persepsi jahat termasuk memomokkan fitnah kononnya Islam dan orang Melayu di negeri ini diambang kemusnahan wajar dihentikan kerana realitinya kepimpinan kerajaan secara kolektif komited mempertahankan keluhuran perlembagaan dan undang-undang tubuh negeri Perak Darul Rizwan, kata Saarani lagi. Malah kata Saarani lagi, ia boleh menggugat kepercayaan pelabur sekaligus mengundang risiko kepada perjalanan pembangunan negeri yang sedang pesat berkembang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.